Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, bersama saya Muhammad Irwan Firdaus dalam TV PSS Ibnu Sina. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang salah satu daripada 13S Kids Character, iaitu solat yang perlu diterapkan dalam kalangan pelajar. Bersama saya ialah seorang guru yang akan berkongsi dengan lebih lanjut berkaitan topik ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan, ini adalah Ustaz Fauzi. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah, khair. Baik. Ustaz Fauzi merupakan seorang guru SMK Tuanku Lailatul Syahrin. Ustaz, sebelum tu boleh tak terangkan sedikit apa itu 13S Kids Character? Okey, 13S pada saya dia satu konsep yang cuba menerapkan nilai murni kepada warga murid sekolah SMK TLS, dan paling membuatkan saya tertarik yang nombor 1 dan nombor 4, solat, kemudian nombor 4, sabar. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah perintahkan kita dalam kehidupan kita, kita melalui perjalanan hidup ni, wasta'inu, minta tolong Allah, bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dengan salat. Yang itulah yang saya nampak kunci kepada 13S ni. Oh, baik Ustaz. Saya ada beberapa soalan tentang topik ini. Soalan pertama, mengapakah solat penting untuk diamal oleh murid, khususnya dalam kehidupan seharian di sekolah? Mengapa solat penting diamalkan oleh murid? Ya. Okey, untuk kita fahami, beginilah. Dalam bab solat, kita diperintahkan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ke atas setiap orang Islam ni ditetapkan kewajipan pada waktu-waktunya. Perumpamaan yang cuba saya sampaikan macam ni. Ayah kita bagi kita satu telefon bimbit untuk kita guna. Dia kata pertama, guna telefon pukul 5 sampai pukul 7 saja. Itu pun setelah selesai buat kerja rumah, selesai ulang kaji, kan? Wajar kita ikut atau kita lawan ayah kita yang membenarkan kita guna barang ni tadi. Sewajarnya kita kena ikutlah. Ya. Macam itulah solat. Apatah lagi solat, perintah daripada Rabbul Jalil, kan? Allah bagi kita waktu untuk kita jalani. Wajarlah bagi kita dalam menjalani masa yang Allah bagi itu, kita tidak tinggalkan ketetapan yang Allah tetapkan pada masa-masa tertentu tadi. Apa benda yang Allah tetapkan tu? 5 solat sehari semalam. Itu pandangan saya. Faham Ustaz? Okey, kita ke soalan yang berikutnya, iaitu terdapat segelintir pelajar yang sengaja meninggalkan solat. Apa pandangan Ustaz berkenaan perkara ini? Terdapat segelintir pelajar yang sengaja meninggalkan solatnya. Ya. Tidak dinafikan pada zaman kalian penuh dengan rencam, dengan cabaran, dengan tarikan untuk menjauhkan lagi daripada perintah Allah, kan? Ya. Tapi alangkah baiknya sebagai satu orang remaja Islam, benda pertama dia belajar tentang disiplin. Ya. Sebab disiplin itulah yang akan membentuk karakter kita, dan disiplin itulah insya-Allah akan membantu seseorang tu untuk berjaya. Kerana solat ni salah satu daripada disiplin kehidupan. Dan saya nampaklah menjadi budaya di sekolah
Contoh, kita ada program co-curriculum sampai petang. Ya, ya. Kan? Sebahagian kecil rakan-rakan hampa lah. Ya. Bila ditanya, dah salat? Kami qada, Ustaz. Semayang dah kah? Tak, nanti kami qada di rumah. Benda ni menjadi satu fenomena yang sangat negatif. Budaya qada. Sedangkan tidak ada sunnah begini yang Nabi benarkan dengan sengaja, kan? Ya, ya. Sepatutnya solat masuk waktu dan beramanahlah dengan diri sendiri dalam bab solat ni. Okey. Soalan seterusnya Ustaz, apakah faedah dan kesan positif sekiranya seorang murid menjaga solat serta beristiqamah dan melaksanakannya? Okey, kesan positif bagi orang yang melaksanakan solat. Pada saya kembali kepada intro tadi. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah suruh kita minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Kepada dia. Kepada Allah Azza wa Jal. Minta tolong tu pula dengan sabar, dengan solat. Pada saya, dari hati saya yang paling dalam, orang yang jaga solat ni, jaga solat, bukan setakat mendirikan solat. Maksud jaga solat tu begini. Bila dia dengar azan, mai dalam hati dia, rasa dia nak solat. Apatah lagi solat berjemaah. Dia usahakan untuk solat berjemaah. Dia tak langgar waktu solat. Ini jaga solat. Kan? InsyaAllah, sentiasa, setiap derap langkah yang dia gerakkan tu, moga-moga Allah payung dengan rahmat, dengan redha dia. Kan? Dengan rahmat, dengan redha Allah ni lah lahirnya disiplin diri, lahirnya rasa syukur, lahirnya pelbagai sifat-sifat positif. Dengar cakap cikgu, dengar cakap mak ayah, senang faham apa yang dipelajari, dan hidup dia ni pi elok aja. Walaupun contoh macam ni, saya bagi gambaran mudah. Kita ada dua situasi. Satu orang, kawan kita ni, dia sangat pandai. Sangat pandai. Dia tak faham nak jawab soalan. Dia tidur, dia bangkit tidur, dia boleh jawab. Masya Allah. Tu nak kata pandai sungguh tu, kan. Tapi kita ni level biasalah, kan. Kalau kita tak faham, kita tidur, kita bangkit, insya-Allah lagi tak faham. Kan? Ya, ya. Tu kalau kita, kan. Ya, betul. Tapi insya-Allah, insya-Allah, orang yang jaga solat, dia cari rahmat Allah, dia cari redha Allah. InsyaAllah, di masa depan, mungkin 20 tahun nanti, insyaAllah, mungkin kita akan bergerak seiring dengan dia yang tadi ini. Ataupun, kita tengok di atas, dia lebih daripada aku. Tetapi Allah bagi satu benda pada kita. Syukur dengan apa yang ada, dan cukup dengan apa yang ada. Benda itu lebih nikmat. Macam itulah. Ya. Harap tak berpusing-pusing sangatlah jawapan Ustaz. InsyaAllah, Wallahualam. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Apakah langkah atau cara yang boleh diamalkan oleh pelajar untuk memastikan mereka tidak meninggalkan solat walaupun sibuk dengan aktiviti sekolah? Bagaimanakah pelajar sekolah? Macam mana soalan tadi? Apakah langkah atau cara yang boleh diamalkan oleh pelajar untuk memastikan mereka tidak meninggalkan solat walaupun sibuk dengan aktiviti sekolah? Okey, langkah yang boleh diambil pelajar untuk jaga solat sekalipun sibuk dengan aktiviti sekolah. Ya. Ini antara benda yang menarik saya nak ulas. Dia macam ni lah. Kita lahir, kita buka mata di Malaysia, kan. Alhamdulillah. Nikmat Allah bagi
ruang untuk kita hidup di Malaysia ni. Negara yang majoritinya Islam, di mana-mana ada surau, di karnival ada surau, di stesen minyak ada surau, di stadium ada surau, di sekolah ada surau. Tapi bila kita terlampau selesa, nak semayang kena pergi surau, nak semayang kena pergi masjid, satu benda yang kita hilang. Apa dia? Solat di mana-mana. Kita hilang. Sebab tu jadi budaya. Secara umumnya, orang Malaysia ni, kalau dia nak semayang, dia akan pergi cari surau. Dia tak jumpa surau, dia tak semayang. Sedangkan solat ni, di kaki lima boleh. Di padang boleh. Di dalam kereta api, di dalam kapal terbang, di bawah tangga, di bawah teduhan pokok, semua tempat boleh solat. Betul. Kan? Contoh macam ni lah. Izinkan saya tambah sikit. Boleh. Silakan. Contoh. Sebahagian pelajar perempuan, murid perempuan kita, bila ditanya, awak tak solat? Kenapa tak solat? Terlupa bawa terlekung. Alasan dia kan. Alasan ni sangat tak baik. Dan sedangkan salat itu tutup aurat. Bismillah. Kan? Orang lelaki, awak tak solat. Saya tak boleh solat, Ustaz. Tangan berbalut. Tak boleh ambil air semayang. Tak semayang. Allahu Akbar. Sedangkan bila kita terlalu selesa kan, kita duduk di comfort zone. Bila mai sikit halangan, kita terus tinggal. Inilah rugi kan. So penting sangat untuk fahamkan warga sekolah. Kita olahraga setakat terkena tanah, salat. Dia bukan najis kan? Ya. Lagipun solat di mana-mana asalkan suci, bismillah, salat. Okey, tu je. Okey. Ni soalan yang terakhir Ustaz. Apakah peranan ibu bapa dan guru dalam membimbing serta memastikan anak-anak menjaga solat sejak usia muda? Okey, peranan ibu bapa dan guru. Ya. Okey, fine. Saya nampak tentang peranan ibu bapa dan guru ni, apa kata kita tengok kepada Quran kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah perintahkan bekerjasamalah, berganding bahulah pada perkara kebaikan dan takwa. Inilah masa dia. Inilah masa dia. Inilah masa dia. Setiap orang berganding bahu untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan dakwah, menyedarkan warga sekolah ni, murid sekolah ni tentang pentingnya kewajipan solat ni. Inilah masa dia, kerjasama kan, atas kebaikan dan takwa. Kerana bagi mereka yang remaja kan, mereka belum faham benar tentang kehidupan ni. Dan amat wajar ibu bapa bersama guru berganding bahu, sama-sama menggalas tanggungjawab dalam bab solat. Dan dalam bab solat ni, tidak ada siapa pun boleh justify, boleh meletakkan justifikasi, ini tanggungjawab ustaz, ini tanggungjawab ustazah. Tak boleh. Sebab solat, selagi mana namanya Islam, nama dia Muslim, kita kena berganding bahu. Kerana dia kekuatan, tunjang kan. As-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. Sama-sama kita pegang tiang tu biar tegak, biar kukuh. Dengan mendidik para belia, para remaja, para pelajar sekolah untuk jaga solat. Wallahu a'lam.
Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Semoga kita semua dapat mengamalkan 13S Kids Character. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik datang daripada Allah dan yang kurang datang daripada kelemahan diri sendiri. Saya Muhammad Irwan Firdaus, wartawan TV PSS Ibnu Sina. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.